Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi, salam 40. Ni sekejap je nak live. Saya cuma nak ulas sikit ya. Kenyataan Atuk Saka. Menarik betul kenyataan Atuk Saka dalam program Keluar Sekejap kan, bersama dengan KJ. Dia jual ubat sedap seronok Atuk Saka jual ubat hari ni. Dia macam biasa lah kan. Macam biasa, Atuk Saka tidak akan pernah mengaku kesalahan, kebebalan. Dia tidak pernah mengaku kelemahan-kelemahan sepanjang pentadbiran dia. Dia akan terus menyalahkan orang lain. Tidak ada Perdana Menteri yang hebat selain daripada dia sendiri. Dia bagi tahu dia boleh menilai seseorang Perdana Menteri itu dalam tempoh 3 bulan. Atuk tak relevan dah, kata Mr. Joe. Betul? Ya, sebenarnya kita tak relevan juga nak ulas tentang dia ni kan. Tapi bolehlah santai-santai kita nak ulas juga. Dan saya pelik juga keluar sekejap dalam program KJ ni, dia boleh panggil Atuk sebagai tetamu. Orangnya dah hilang deposit dekat Langkawi, dipanggil sebagai tetamu dalam program dia. Jadi saya rasa tak ada nilai sebenarnya. Tapi apa pun, level-level kita ni di bawah ni boleh lah ya, untuk kita ulas dan komen. Jadi level-level menteri tak perlu ulas lah. Saya ingat menteri-menteri apatah lagi PMX tak perlu ulas lah lagi ya. Atuk Saka bukan level dia dah tu ya. Dia Atuk Saka ni sepatutnya dia boleh sembang-sembang dengan MP Langkawi lah. MP Langkawi yang baru. Itu level dia lah tu ya. Sama-sama tak betul. MP Langkawi tu boleh ajak sembang dengan Atuk Saka kan. Jadi dalam program dia bersama Keluar Sekejap tu banyak sebenarnya poin-poin yang tidak betul ya. Di mana dia pusing nak menyatakan dia betul. Dia tidak menyalahkan diri dia. Dia tidak menyalahkan parti dia atas kejatuhan kerajaan PH yang dia pimpin. Dia cuba nak kaitkan bahawa kerajaan PH ini jatuh hanya kerana ada orang yang ada orang tanya saya kat mana. Saya sekarang ni beristirahat. Tak jauh lah, kat kawasan-kawasan Kuantan jugalah. Beristirahat sekejap, seketika ya. Tenangkan fikiran. Jadi sambil-sambil saya santai tu, saya cuma nak jawab beberapa perkara lah. Pertamanya seperti mana kata Atuk Saka, dia kata bukan salah dia lah kerajaan PH jatuh. Dia kata bukan salah dia. Ini semua salah Dincirit. Dincirit Presiden Bersatu, di mana Bersatu telah pun tolak dia kan. Oleh kerana Bersatu tolak dia, maka dia terpaksalah jatuhkan kerajaan PH. Ni kepala otak dia kan. Kalau dah Bersatu tolak engkau, kenapa pula engkau nak jatuhkan kerajaan PH? Engkau dah tolak oleh parti Bersatu, itu masalah parti engkau. Takkanlah kerana parti engkau tolak engkau, maka engkau nak ganapkan satu kerajaan. Ini Atuk kena jawab. Kalau dia ditolak oleh parti Bersatu kan, sepatutnya dia letak jawatan dan serahkan kepada pemimpin yang lain. Dan dia kata kalau serah ke Anwar pun tak cukup jumlah. Mana dia tahu tak cukup jumlah? Ya, kita kena ingat kerajaan PH tumbang itu hari tidak melalui undi percaya pun tak berlaku. SD pun ketika itu, sebelum itu ya, sebelum Mahathir tak jawatan tu, tidak ada pun ya, mengumpulkan SD. Tak ada. SD hanya muncul setelah Mahathir letak jawatan. Barulah Agong kata pilih Perdana Menteri, masa itulah baru ada SD. Sebelum itu hanya kabar-kabar angin saja menyatakan bahawa kerajaan PH dah tak cukup jumlah. Kan? Sebenarnya waktu itu kerajaan PH masih lagi mempunyai jumlah yang cukup. Hanya Bersatu dan beberapa orang MP daripada PKR saja yang keluar. Masa itu GPS masih lagi bersama dengan kita. Ya. Sebab itulah kita mempertikaikan ya. Patutnya Mahathir bila dia ada masalah dengan parti dia, bila dia ditolak oleh parti dia, sepatutnya Mahathir akan memanggil mesyuarat Pakatan Harapan. Kan, bincanglah dalam mesyuarat Pakatan Harapan.
apa yang perlu dibuat. Sepatutnya dalam mesyuarat itu dia katalah kan. Dia kata saya sekarang ni telah ditolak oleh parti saya. Sekarang apa perlu saya buat? Takkanlah saya dah jadi Perdana Menteri. Parti saya pun dah tolak saya. Patutnya dibincangkan dalam mesyuarat Presiden Pertahanan Harapan. Jangan membelakangkan Majlis Presiden Pertahanan Harapan. Sebab tu kamu diangkat menjadi Perdana Menteri. Kami mengangkat kamu itu melalui persetujuan Majlis Presiden Pertahanan Harapan. Ya. Masa nak angkat kamu, ikut Majlis Presiden. Tetapi bila kamu nak khianat, bila kamu nak letak jawatan, kamu membelakangkan Majlis Presiden. Jadi ini tak betul. Ya. Di situlah tak betulnya. Di situ yang kita katakan khianat. Kalau kamu dah ikut segala prosedur ataupun tata cara dia, kemudian jatuh juga kerajaan, kita taklah salahkan dia. Kan? Masalahnya kita salah kepada dia sebab dia meletakkan jawatan tanpa maklumkan kepada Majlis Presiden. Itu kesilapan dia. Sebab apa dia tak nak maklumkan? Sebab kalau dia maklumkan kepada Majlis Presiden, kerajaan PH waktu itu boleh diselamatkan lagi. Ya, walaupun dia tidak jadi Perdana Menteri, boleh diselamatkan lagi ketika itu. Sebab itu dia tak nak bagi tahu dengan Majlis Presiden. Waalaikumsalam Nizam Shah. Ya. Sebab itu dia tak nak maklumkan kepada Majlis Presiden. Sebab itu dia buat bersendirian. Sebab dia tahu Mahathir ni, dia bijak dari segi buat jihad, dia bijak lah. Dia tahu mana-mana kerajaan pun, kalau ikut perlembagaan, apabila Perdana Menteri meletakkan jawatan, tak kira lah atas apa alasan sekalipun, apabila Perdana Menteri meletakkan jawatan, automatik kabinet akan terbubar dengan sendirinya. Bila Perdana Menteri letak jawatan, automatik kabinet akan terbubar dengan sendirinya. Maksudnya kerajaan itu terbubar. Yang itu dia buat, yang itu dia lakukan sebab memang dia nak bagi kerajaan itu jatuh. Itu yang sebenarnya. Silau lah mata saya. Saya dah biasa pakai spek. Itu yang dia lakukan. Ya. Pakai spek pun macam ada cahaya sikit. Ya. Hantam je lah. Sekejap tak apa. Itu yang dia lakukan. Memang niat daripada awal. Dan benda ini pun telah diakui sendiri oleh Muhyiddin Yassin. Ya. Kita ada baca kenyataan Muhyiddin Yassin yang menyatakan bahawa Mahathir daripada awal lagi memang ada rancang untuk membawa keluar Bersatu daripada Perikatan Harapan. Ini Muhyiddin sendiri dedahkan. Ya. Untuk membawa Bersatu keluar daripada Perikatan Harapan itu memang ada dalam perancangan Mahathir Mohamad. Cuma timing. Timing dia tu dia nak lambatkan sikit. Dia nak tempoh sikit. Tapi Muhyiddin pula dia nak cepatkan. Itu je beza dia. Nawaitu kedua-dua ekor ni sama je. Kedua-duanya memang ada sifat nak khianat. Ya? Mahathir pun ada tujuan nak keluar daripada PH. Muhyiddin pun ada tujuan nak keluar dari PH, cuma timing saja berbeza. Mahathir minta tangguh sikit sebab dia nak cuba adjust dengan parti-parti lain. Dia nak cuba dapatkan sokongan daripada parti-parti lain supaya dia boleh jadi Perdana Menteri sekali lagi di bawah kerajaan Melayu Islam. Ya? Dia cuba deal dengan PAS ke dengan UMNO ke, dia cuba. Jadi sebab itu Mahathir minta tangguh dulu. Jangan keluar, Bersatu jangan keluar dulu. Tapi Muhyiddin nak cepat-cepat keluar. Sebab Muhyiddin pun ada cita-cita dia. Dia pun ada cita-cita saudara. Ya, Dencirit ini. Jadi kedua-duanya memang ada niat nak khianat. Jadi tak payahlah. Ya, atau Saka nak salahkan Muhyiddin. Ya, Muhyiddin pun tak boleh nak salahkan Datuk Saka. Kedua-duanya memang pengkhianat. Kedua-duanya memang bangsat. Kedua-duanya memang terbukti ya, menyalahgunakan ataupun mengkhianati mandat rakyat. Kedua-dua ekor ni sama je. Kalau saudara tengok sejarah politik Mahathir, memang dia tak pernah setia dengan mana-mana orang yang tolong dia.
sejarah politik Mahathir ni Kerala ni perangai dia. Ya. Konon-kononnya saya nak jadi Perdana Menteri, saya nak lihat bangsa Melayu sama naik dengan bangsa asing. Selama 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, sama tinggi ke bangsa Melayu dengan bangsa asing? Yang tinggi itu anak kamu. Yang tinggi itu kroni kamu. Tak ada Melayu yang naik sama tinggi. Ya. Hari ni baru nak sembang. Konon-kononnya cita-cita saya nak lihat orang Melayu ni sama tinggi, sama rendah dengan bangsa-bangsa lain. Bila dah tak ada kuasa, bila dah nak mampus, bila dah orang Langkawi tolak kamu, baru kamu teringat kepada orang Melayu. Waktu kamu ada kuasa, apa kamu buat pada orang Melayu? Melayu mudah lupa, Melayu pemalas. Ini yang kamu keluarkan waktu kamu ada kuasa. Bahkan sampai ke peringkat ada Melayu mati, ya, bertempur sesama sendiri. Melayu berperang sesama sendiri, bertempur sama polis. Di zaman kamu, ya, kamu nak sembang apa lagi? Kamu nak kata nak tingkatkan martabat Melayu, imej Melayu. Zaman kamu lah, berapa ramai Melayu ditahan bawah SA tanpa bicara. Melayu paling ramai. Zaman kamu Perdana Menteri. Ni nak bagi tahu Mamat Kerala ni. Waktu kamu jadi Perdana Menteri, Melayu paling ramai yang dibicarakan. Yang tidak bicara masuk penjara bawah ASA zaman kamu. Berbelas-belas orang Melayu Islam mati. Ya? Kerana kekejaman kamu. Kerakusan kamu. Ya? Di Memali. Di bawah kamu. Sebab tu saya katakan Mamat Kerala ini, ya, kalau dia dapat kuasa, dia lupa semua. Bila dia hilang kuasa, dia ingat pada Melayu. Dia nak berpaut kepada Melayu. Macam hari ni lah. Bila dah hilang kuasa, dialah pejuang Melayu. Saya amat bimbang kalau tanah Melayu ini nanti akan hilang dalam tempoh 10 tahun. Tanah Melayu dia akan hilang, akan gaib dalam tempoh 10 tahun. Ni disebut. Kenapa 10 tahun? Sebab dia tahu PM Act 5 tahun. Ya. Undang-undang yang kita tetapkan, ya, Perdana Menteri 2 penggal saja. Maknanya 10 tahun. Jadi dia sebut 10 tahun itu maknanya tanah Melayu akan gaib di bawah pemerintahan PMX. Itu aja. Sebab tu dia sebut 10 tahun. Walhal hak Melayu, ya, banyak perkara-perkara yang Melayu sepatutnya boleh dapat dan perolehi dah lama hilang sejak kamu jadi Perdana Menteri lagi. Sejak kamu jadi Perdana Menteri lagi. Banyak hak Melayu hilang. Kerana apa? Kerana ada kronisma, nepotisma di zaman kamu. Melayu terancam waktu kamu jadi Perdana Menteri. Islam terancam waktu kamu jadi Perdana Menteri. Kamulah salah satunya Perdana Menteri yang begitu celupa dan berani, ya, menghina Islam itu sendiri. Menghina sunnah Nabi. Hari ni kamu nak berbicara tentang Melayu, tentang Islam. Dan perbalahan kamu dalam Parti Bersatu, kamu nak hukum rakan-rakan kamu dalam PH. Kamu bergaduh dalam parti kamu, berebut jawatan dalam parti kamu, lepas tu kamu nak hukum kawan-kawan kamu dalam PH. Oleh kerana kamu dipecat daripada Parti Bersatu, oleh kerana Parti Bersatu tidak lagi mahu ikut cakap kamu, maka kamu sanggup menjatuhkan kerajaan. Ini perangai jijik, perangai dayus, perangai pengkhianat yang ada pada Mahathir Mohamad. Macam tu jugalah dengan Muhyiddin. Kan? Konon-kononnya dia tak mahu jadi Perdana Menteri. Bersatu mula-mulanya berhasrat untuk keluar sahaja daripada PH. Tetapi kami masih mahu kepada Tun sebagai Perdana Menteri. Dia Muhyiddin pula. Din Cirit. Nak tunjuk konon-kononnya dia ni bukanlah kemaruk sangat nak jadi Perdana Menteri. Bersatu keluar daripada PH. Ya. Tapi masih nak Mahathir jadi Perdana Menteri. Ni Din Cirit. Ya. Antara Atuk Saka dengan Din Cirit ni sama je, saudara. Dua-dua pengkhianat, dua-dua tak boleh dipercayai. Sebab itulah Din Cirit hari ni mendapat pembalasan. Ya, mendapat pembalasan dia.
Lagi banyak dia bercakap tentang nak rampas kuasa. Lagi banyak dia bercakap tentang beberapa orang ahli parlimen akan melompat dan dia akan mengambil alih kuasa. Lagi banyak dia bercakap tidak lama lagi kerajaan ini akan tumbang. Ya? Lagi banyak dia bercakap macam tu, lagi ramai ahli parlimen akan menyeberang menyokong PMX. Cakaplah lagi Dan Cirit. Ya? Kenapa mata bro? Mata ni mandi laut tadi. Minta maaf lah sikit ya. Ada sikit lain sikit. Ini mandi laut. Berendam dalam air lama sangat. Ya? Dah lama-lama dah. Tak lama dah tak mandi laut ni. Walaupun duduk Kuantan dekat dengan laut. Kan? Sesekali orang tua-tua ni nak mandi laut juga. Sebab itulah mata lain macam sikit kan. Tapi sebab marah kat Kerala ni, buatlah live sekejap. Boleh kan? Sekejap. Okey. Tak sampai 1 jam lah saya ingat. Cuma nak ulas itulah. Ya, nak bagi tahu kawan-kawan ya, yang mendengar program itu, jangan satu pun percaya kepada kata-kata Mamat Kerala ini. Ya, dia cuba nak kembali semula nama dia dalam politik. Jadi silap besar lah kalau PAS dah ambil dia sebagai penasihat. Orang yang cakap macam ini, ya, kalau PAS nak kutip sebagai penasihat, tunggulah masa kehancuran PAS pula. Saya nak bagi tahu tidak ada parti politik yang selamat. Tak ada satu pun politik-politik yang selamat kalau ambil Mahathir duduk dalam. Bukan saya cakap kosong. Baca fakta, lihat balik sejarah, tengok balik track record. Parti mana yang selamat ya waktu ambil Mamat Kerala ni duduk di dalam parti. Tak ada selamat, saudara. Ya, takkan ada selamat. Sebab itu kita nak bagi tahu kepada parti PAS, kita nak beritahu pada parti PAS bahawa tunggulah saat dan kehancurannya. Ya, apabila Mamat Kerala ini berada di dalam parti kamu. Tunggulah masa dan kehancurannya. Ya? Jadi sebab itulah Dan Cirit sekarang ni dia amat keberatan. Ya, ramai di kalangan penyokong PN kata Dan Cirit sepatutnya bertemulah dengan Mahathir. Ya, bergabunglah dengan Mahathir, bergabunglah dengan Hadi, kerana dengan gabungan ini akan dapat menjatuhkan PMX. Ya, Dan Cirit agak keberatan. Sebab apa? Sebab hanya penyamun yang kenal penyamun. Penipu yang kenal penipu. Pengkhianat yang kenal pengkhianat. Dan Cirit pun tahu bahawa Mahathir itu tidak boleh dipercayai. Sebab itu Dan Cirit pun tak nak. Dia berat hati. Ya, nak serius bersama dengan Mahathir. Pasal dia tahu Mahathir ni, auta Mahathir ni tidak boleh dipercayai. Yang tak kenal Mahathir hanya lebay. Ya, tak kenal. Ya. Sebab itu Dan Cirit amat keberatan nak mengambil Mahathir ni. Ya, walaupun PAS cuba meyakinkan kepada Bersatu, kita perlukan Mahathir. Hanya Mahathir saja yang boleh menentukan kejatuhan Anwar Ibrahim. Tapi Dan Cirit tahu, kalau tak betul cara, kalau ambil Mahathir ni, bukan Anwar. Ya, sebelum Anwar jatuh, kita jatuh dulu. Dan Cirit tahu benda ni. Kalau ambil Mahathir, usahakan Anwar jatuh. Sebelum Anwar jatuh, parti kita ganap dulu. Ya, sebab kita ambil ular. Ya, kita ambil ular besar ni, naga besar ni duduk dalam rumah kita. Ini kita nak beritahu. Sebab tu Muhyiddin dia tidak serius. Ya. Walaupun kita tengok setro-setro dia. Kita tengok setro-setro dia macam Bapa Gomo, geng-geng ni lah, geng-geng atuk ni. Dia duk desak. Kan? Kenapalah dia kata Muhyiddin ni susah sangat nak bekerjasama dengan atuk ni, dia kata. Kan? Sebab Papa Gomo tu tak tahu. Dia bodoh. Dia tak tahu perangai atuk tu macam mana. Dan Cirit tahu. Dia dah kenal atuk lama. Ya. Sebelum Papa Gomo berhenti kerja kerana rasuah, ya. Sebelum Papa Gomo diberhentikan kerja kerana perbuatan rasuah, Dan Cirit dah kenal dah atuk ni. Jadi tak payahlah nak desak-desak, kan? Jadi saya rasa Dan Cirit agak cerdik jugalah. Ya, tak ambil atuk duduk bersama dengan dia. Ya, sebab
Din Cirit tahu. Aku pengkhianat, dia pengkhianat. Kalau aku bawa dia masuk dalam, tak tahu siapa yang lebih hebat pengkhianatan dia. Aku hebat ke Atuk Saka yang hebat? Berlumba-lumba lah nak tengok siapa kena khianat dulu kan. Sebab Din Cirit dah kena dah. Dulu dia khianat PH. Din Cirit ni khianat kita dalam Pakatan Harapan. Kan? Bila dia khianat kita, last kali yang khianat dia siapa? UMNO. 15 MP UMNO menumbangkan Din Cirit. 17 bulan dia jadi Perdana Menteri. Mencipta sejarah politik tanah air. Di antara Perdana Menteri yang paling singkat adalah Din Cirit. Itu yang dia malu tu. Itu yang dia nak jadi Perdana Menteri sekali lagi tu. Dia nak kador balik. Yang mana tak sempat dia jadi Perdana Menteri lama, dia nak cuba kador balik. Sebab dia tak nak hilangkan malu dia. Takut benda ni masuk dalam buku sejarah sekolah-sekolah nanti. Politik tanah air, Perdana Menteri yang paling singkat siapa dia? Din Cirit. Siapa dia Perdana Menteri yang menjadi Perdana Menteri tidak melalui pilihan raya, melalui pengkhianatan? Din Cirit. Rekod-rekod yang buruk semua dia sapu. Siapa dia Perdana Menteri yang menjatuhkan kerajaan dia sendiri? Mahathir Mohamad. Siapa dia jadi Perdana Menteri tidak melalui pilihan raya? Din Cirit. Siapa Perdana Menteri yang paling singkat jadi Perdana Menteri? Din Cirit. Siapa yang jatuh kerana dikhianati oleh rakan dia sendiri? Din Cirit. Itu pembalasan Tuhan.